dan 4 kedudukan ataupun maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala, golongan yang diiktiraf kejayaan dan kemuliaannya dunia dan akhirat, ada dalam ayat yang kita bacakan, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita sama-sama merafak syukur, memuji dengan sebenar-benar pujian, dan pujian itu dibuktikan kesyukuran kita menerusi kita memberikan tumpuan menekuni tujuan penciptaan kita, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan muslimin dan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita sedang berada dalam majlis yang penuh dengan limpah keberkatan, yang juga disebutkan oleh Nabi SAW, majlis ilmu adalah seumpama berada di taman syurga, dan kelebihannya cukup besar. Dan mudah-mudahan kita sentiasa diberikan petunjuk dan hidayah serta inayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki amal dalam kehidupan kita selagi kita diberikan peluang untuk terus meneruskan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita kembali lagi membicarakan tajuk yang begitu luas untuk kita pelajari dan ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung mengenainya, dan juga dapat kita lihat contoh tauladan yang telah mengamalkannya, yang telah membuktikannya, ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di awal pertemuan beberapa bulan yang lalu, saya telah menjelaskan bahawa antara formula untuk kita berjaya adalah mencontohi kejayaan orang-orang yang telah berjaya.
dan 4 kedudukan ataupun maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala, golongan yang diiktiraf kejayaan dan kemuliaannya dunia dan akhirat, ada dalam ayat yang kita bacakan, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada bahagian yang pertama itu, apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk kita berada dan menuju dan diberikan ketetapan untuk terus berada pada jalan yang lurus, maka jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah An-Nisa, mereka itu yang disebutkan bahawa minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat yang ke-69 sebagaimana yang saya paparkan pada skrin televisyen. Surah An-Nisa ayat yang ke-69. Maka inilah jawapan dan penjelasan serta perisytiharan dari Allah Subhanahu wa taala akan ketetapan hidayah yang kita pohon untuk terus berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu telah ditempuhi dengan jayanya kerana 4 golongan ini dibimbing, dipimpin hayat mereka itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan para nabi. Inilah kedudukan di sisi Allah dari kalangan manusia yang tertinggi kedudukannya. Namun kita semua bukanlah di kalangan bahagian kenabian, maka kedudukan yang boleh kita raih yang tertinggi selepas daripada kedudukan kenabian adalah orang-orang yang benar, as-siddiqin, dan seterusnya asyuhada, dan yang keempat adalah as-salihin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf keempat-empat golongan yang merupakan contoh tauladan kepada manusia dan hamba beriman ini, mereka itulah sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka tidak ada jalan yang lain mencontohi kejayaan orang-orang yang telah berjaya sebagai suatu laluan untuk kita juga menikmati kejayaan. Maka apabila diletakkan kedudukan an-nabiyyin itu pada kedudukan yang tertinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk golongan manusia, maka sebaik-baik para nabi dan semulia-mulia para nabi itu adalah penghulu kepada sekalian nabi, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijelaskan dalam beberapa siri pertemuan yang lalu, baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan gelaran oleh Malakut Jibril sebagai manusia yang mempunyai kualiti dalam memberi, yang disebut ataupun yang digelar sebagai rihum mursalah. Bagaimana kepemurahan dan kedermawanan Nabi SAW dalam memberi itu digambarkan seperti angin kencang yang sedang bertiup. Rihum mursalah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Gelaran ini disebutkan oleh Malakut Jibril yang menyaksikan kepribadian Nabi SAW. Jadi tidak ada alasan dan tauladan yang lebih sempurna untuk kita bicarakan dalam mencontohi apa yang disarankan bagi sudut panduan wahyu ini, melainkan contoh yang terbaik itu ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka
baginda Nabi SAW bukan sahaja diutuskan kepada umatnya adalah dengan tujuan untuk menyampaikan kebenaran. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Ini misi kedatangan ataupun diutuskan daripada Rasul yang pertama sampailah Rasul yang terakhir. Tidak ada agenda yang berubah. Dan tidak juga membawa idealisme mereka sendiri. Sebaliknya dengan satu tujuan yang besar, iaitu mengajak manusia kembali kepada tujuan penciptaannya, iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi segala bentuk yang bertentangan dengan makna pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka ini yang digariskan di dalam Al-Quran. Namun ada tujuan lain juga baginda diutuskan kepada umat. Baginda Rasul ini diutuskan kepada umat, iaitu untuk meluruskan cara fikir umat ini berdasarkan panduan wahyu. Walaupun kita pernah berbincang dan mengupas satu ketika dahulu tajuk yang kita berikan nama di bawah perbincangan artificial intelligence, ya. Apabila dikaitkan dengan keupayaan manusia, walaupun pada hari ini terdapat kemudahan teknologi yang cukup membanggakan, tetapi masih banyak lagi kekurangan untuk menyaingi kesempurnaan yang Allah ciptakan kepada insan. Sehingga Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Di antara makhluk yang Allah ciptakan, Allah mengiktiraf manusia itu adalah the best creation, yang terbaik. Walaupun kita tidak memiliki tubuh ataupun fizikal yang paling besar di alam ini, dan kita juga bukanlah mekanisme yang paling kecil dalam alam ini, yang paling halus, yang paling mikro dalam alam ini, tetapi Allah beri kita kelebihan untuk kita menguasai dan mengenal pasti, bahkan memahami daripada sekecil-kecil entiti kepada sebesar-besar bahagian dalam alam semesta ini. Itulah manusia, tuan-tuan. Di mana kelebihan itu bukan sahaja pada tubuh badannya, tetapi kesempurnaan yang Allah beri kepada insan. Yang membezakan insan dengan hayawan adalah akalnya. Dan daripada mana datang keupayaan akal itu? Kita bincang dahulu, ia datang daripada kurniaan otak, brain, tempat tumpuan. Bagaimana sistem saraf kita ini menghubungkan maklumat sehingga mana diterjemahkan oleh bahagian otak kita, akhirnya kita memahami tindak balas yang berlaku itu. Namun, walaupun akal itu, otak itu, yang sebahagiannya berpandangan bahawa akal itu tumpuannya di bahagian otak, dan sebahagian cendekiawan juga menyatakan bahawa akal itu tidak hanya berperanan di otak, tetapi ia berhubung dengan satu sistem yang sempurna dalam tubuh badan manusia, termasuklah kejiwaan itu sendiri. Itulah makna yang lebih lengkap. Namun, apakah kedudukan otak yang berada di puncak tubuh manusia itu, di bahagian kepala itu, tanda Allah memuliakan insan? Dan kadang-kadang apabila akal tadi didasari oleh keinginan nafsu, ditakluki oleh nafsu, maka kewarasan tadi sudah jadi berbeza. Akhirnya manusia yang sepatutnya kedudukannya lebih mulia daripada haiwan, kadang-kadang lebih rendah dan lebih hina daripada haiwan. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quran. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu memikirkan, tidak mahu merenung, tidak sampai kepada keinsafan. Mereka diberikan pendengaran sampai peringatan, seolah-olah mereka menyumbat telinga mereka. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan terhadap golongan yang menolak dan tak mahu mendengar kebenaran. Allah berfirman, yaj'aluna asabi'ahum, mereka seumpama menyumbat
Jari jemari mereka ni dalam lubang telinga. Tuan-tuan, berapa besar jari kita ni nak, berapa besar lubang telinga kita ni nak sumbat jari jemari tuan-tuan? Bukan satu jari. Asabi', jari jemari. Allah memberi perumpamaan, kalau boleh masuk 5 jari ni dalam telinga, dalam lubang telinga, mereka sumbat. Punyalah tak mahu dengar kebenaran. Mereka mempunyai penglihatan, telah diperlihatkan, telah dipersaksikan bukti-bukti umat yang terdahulu mengakhiri kehidupan mereka dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka melupakan. Mereka seolah-olah tidak melihat petunjuk itu. Ulaika kal an'am. Allah berfirman, mereka ini seperti binatang. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kalau ungkapan seperti binatang ini kita mengungkapkan kepada manusia yang kita sedang berbicara dengannya, saya kurang-kurang pun berdarah hidung kita kena tumbuk. Sebab orang marah, kasar sangat bidalan ataupun perumpamaan yang ditujukan itu, nak membandingkan kedudukan manusia itu seperti haiwan. Tetapi yang menyatakan quotation ini bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mencipta kita. Kalau kita menolak kelebihan daripada kesempurnaan insan itu, mendahului nafsu berbanding dengan kewarasan akal, maka jadilah manusia itu pada kedudukan yang hina seperti binatang ternak. Bahkan lebih teruk daripada itu, lebih sesat daripada itu. Bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah, kata Allah, adalah golongan yang lalai. Lalai bermaksud diberikan kesempurnaan pada penciptaannya, tetapi seolah-olah dia tidak memiliki kesempurnaan itu, sehingga dia menjadi orang yang lalai, seolah-olah dia tidak ada apa-apa petunjuk yang sampai kepadanya. Namun walaupun akal itu yang kita katakan tumpuannya pada otak adalah merupakan semulia-mulia kurniaan Allah, namun bukan akal itu adalah kedudukan yang tertinggi yang menyebabkan manusia secara muktamadnya menilai satu yang baik dan yang buruk. Kedudukan yang lebih tinggi daripada itu, sebagaimana yang saya pernah sampaikan sebelum ni, Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menyebut bentuk-bentuk hidayah yang kita pohon. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, dengan rahmat-Mu, tunjukilah kami, hidayahkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bentuk-bentuk hidayah itu disebut oleh Hamka dalam tafsirnya. Kata beliau, yang pertama, hidayah yang diberikan kepada manusia adalah akalnya, kebijaksanaan akalnya. Yang kedua, diberikan kepada manusia juga ilham. Apabila kita berada dalam kesempitan, kesulitan, kita duduk, kita bertenang, Allah datangkan buah fikiran untuk kita keluar daripada kesempitan tadi. Itu bentuk hidayah, kata Hamka. Dan antara bentuk hidayah yang ketiga adalah dengan melihat bagaimana sejarah kehidupan orang yang terdahulu, apakah mereka mengakhiri kehidupan mereka dalam kebinasaan ataupun kebahagiaan. Itu juga hidayah, kata Hamka. Tetapi di antara tiga senaraian tadi, satu kedudukan yang paling tinggi, iaitu yang keempat, iaitu disebut sebagai hidayatuddin, iaitu agama. Agama itu yang memandu akal, kerana akal seringkali disertai apa yang kita fikir itu kadang-kadang lebih cenderung kepada keinginan kita. Sebab itu muslimin dan muslimat sekalian, dengan penuh kerendahan hati saya sebutkan pada malam ni, kita beribadah sesuai dengan tujuan Allah mencipta kita, bukanlah kerana kita suka ibadah itu. Maksudnya, kenapa kita sembahyang maghrib? Kenapa kat masjid? Kenapa berjemaah? Oh, sebab saya suka berjemaah. Tak, tuan-tuan. Bukan kita beribadah tu sebab kita suka, tetapi apa yang kita buat tu adalah apa yang Allah suka. Kalau tanya diri kita apa yang kita buat ibadah tu, apa yang kita suka, nescaya lebih banyak yang kita tak suka daripada apa yang kita suka. Lebih banyak yang kita tak tahan daripada apa yang kita tahan. Berapa ramai orang boleh baca Al-Quran, boleh menghadap Al-Quran sebagaimana lama dia baca surat Khabar. Berapa ramai orang boleh menghadap tafsir, boleh menghadap ilmu, boleh menghadap sesuatu yang memberi manfaat pada diri dia, seumpama dia menonton lamanya
Instagram, Twitter, Facebook. Berapa ramai boleh buat tuan? Kadang-kadang kita tengok laman sosial ni sampai 3-4 pagi pun kita tahu-tahu dah lewat dah nak masuk pagi subuh dah. Tapi kalau baca satu muka surat Quran tuan-tuan, kalau imam baca panjang, mula tuan-tuan, bila imam ni nak berpilih. 3 ayat je kita boleh bagi konsentrasi tuan-tuan. Lepas daripada tu kita dah tengok dah, oh imam ni kopiah dengan baju dia tak matching lah malam ni. Sebab dia baca panjang sangat tuan-tuan. Tumpuan kita tuan-tuan. Jadi Bapak, apa yang saya sebut tadi, kita melakukan ibadah itu bukan kerana kita suka, tetapi itulah yang Allah cintai pada amal yang kita buat itu. Jadi, Hidayatuddin itu adalah kedudukan yang tertinggi sebagai kurniaan Allah kepada manusia dalam bentuk petunjuk. Walaupun akal, walaupun ilham, walaupun sejarah umat yang terdahulu, itu juga satu bentuk hidayah kepada manusia. Jadi, Rasul yang diutuskan itu bukan hanya untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan, tetapi Rasul nak memberi tahu umatnya bagaimana kamu berfikir, menggunakan keupayaan akal kamu ini sesuai dengan petunjuk wahyu. Saya berikan 3 contoh. Apa yang disebut oleh wahyu berbeza dengan apa yang akal fikir. Yang pertama, selagi dengan tajuk ini, iaitu erti hidup pada memberi. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda bahawa ma naqasat sadaqatum min malin. Tidak pernah sekali-kali sedekah itu, iaitu memberi, mengurangkan harta. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita ada sejumlah harta, sejumlah sesuatu yang kita miliki bernilai harta ataupun apa saja, apabila kita memberi daripada bahagian yang kita miliki itu, secara nilai zahirnya ia telah berkurang. Bagaimana akal nak diluruskan bahawa Nabi kata tak kurang? Ukuran kita tadi dah beri kurang lah. Kalau kita ada 2, kita dah beri 1, tinggal 1. Tapi hadis ni sebut tak pernah amalan memberi itu dalam konteks bersedekah tadi mengurangkan harta. Macam mana tuan-tuan? Yang pertama. Yang kedua, baginda SAW bersabda bahawa wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidak juga orang yang mempunyai sifat merendah hati itu, walaupun nampak seperti dia mengalah dan beralah, rupa-rupanya kedudukannya di sisi Allah, Allah mengangkat darjatnya. Akal fikir, dia dah surrender lah, dia pun tak ambil pot lah benda ni, kita buat, teruskanlah. Dia bukan tak mau, tapi dengan sifat kerendahan hati tadi, dia tak mau memanjangkan satu perkara yang boleh diselesaikan dengan mudah. Manusia yang mempunyai sifat tawaduk ini nampak seperti lemah, nampak seperti tak mau ambil, tak memanjangkan satu perkara. Rupa-rupa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak sebagaimana yang dinilai oleh akal tadi, kedudukannya tinggi. 2. Yang ketiga, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kekuatan fizikal seseorang itu tidak pernah diukur daripada seseorang yang menang mengalahkan lawannya dalam perbalahan. As-sur'ah dengan maksud bertumbuk, bergusti. Tetapi kekuatan yang sebenar yang ada pada tubuh badan seseorang itu adalah apabila dia boleh menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Takkan berbeza dengan apa yang kita nilai, apa yang kita pandang dan apa yang kita fikir bila kita lihat suatu tubuh yang tegap, yang tinggi, yang berketul-ketul dia punya muzzle dia, kita kata ini mesti orang kuat ni. Rupa-rupanya dalam suruhan wahyu itu bukan lagi kekuatan yang sebenar. Sebaliknya, kecil ke, besar ke, tinggi ke, rendah ke tubuh tu, ketika dia sedang marah, kamu lihat bagaimana dia mengawal kemarahan itu. Agama tidak suruh kita membuang kemarahan, sebab kemarahan itu adalah sifat fitrah. Takut dan sebagainya. Kalau kita tak ada rasa takut, bagaimana kita nak ada satu keadaan yang
menjaga diri kita daripada sesuatu yang berbahaya. Dengan sifat takut tadi menyebabkan kita mengelak. Dengan sifat marah tadi menyebabkan kita dapat mempertahankan diri kita daripada kita semudah-mudahnya dipergunakan. Namun bukan agama suruh kita buang, agama suruh kita mengawalnya. Sehingga Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, yang apabila mendapat keampunan tadi Allah menjanjikan suatu kurniaan yang unlimited, tuan-tuan. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Tuan-tuan, hari ni walaupun dalam tempoh MCO ni ada wura-wura kata macam-macam lah, belum ada pengumuman lagi, tapi pengumuman dalam WhatsApp lebih laju daripada pengumuman kerajaan. Itu tuan-tuan kena terima hakikat di alam di abad ini, tuan-tuan. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Bukan satu sektor ekonomi yang terjejas, tuan-tuan. Boleh kita katakan bahawa ramai sebenarnya yang diuji. Ada yang kehilangan pekerjaan. Bukan saja hilang kerja, tuan-tuan, terpaksa jual apa yang mereka miliki untuk survive, tuan-tuan. Ada yang jual rumah, ada yang jual kereta, ada yang jual motor, nak teruskan hidup, tuan-tuan. Jadi dalam masa yang sama, kalau kita tengok dan kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, pemaju perumahan pun terpaksa menurunkan harga rumah, tuan-tuan. Turun harga rumah pun harga mahal lagi, tuan-tuan. Itu nak dapatkan penempatan hidup kita yang tak berapa luas pun. Tetapi Allah menjanjikan mereka yang dikurniakan, hamba-hamba yang dikurniakan keampunan, tempat mereka yang abadi adalah syurga yang seluas langit dan bumi. Tuan-tuan nak dapat mana, tuan-tuan? Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mencipta kita dan memberikan segala limpah kurnia kepada kita selama kita hidup sampai hari ini. Uiddat lil muttaqin. Anugerah tertinggi itu hanya layak untuk orang-orang yang ada sifat ketakwaan. Apa ciri-cirinya? Apa kriterianya? Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra, iaitu mereka yang membelanjakan harta mereka dalam keadaan senang, mengeluarkan, memberi harta mereka kepada suatu keperluan, menunaikan haknya sama ada wajib, sunat ataupun harus, dalam keadaan dia senang. Allah mendahulukan senang, kemudian wad-dharra, sempit. Sebab waktu senang ni orang tak begitu berkira nak bagi. Biasanya kalau kita ada kelebihan, dan kita pun cakap boleh kita beri, kita kata ambil lah. Bila orang tanya, awak tak pakai ke? Saya ada lebih. Betul? Sepatutnya bukan saya ada lebih, kita kena beri apa yang paling kita sayang. Tapi selalu kita sebut, tak apalah, ambil lah, saya ada lebih. Lebih, kalau tak lebih, kita tak bagi. Wad-dharra, kemudian dalam keadaan kesempitan, ketika kita memerlukan, tiba-tiba ada hajat yang lebih utama di kalangan manusia yang juga memerlukan. Kita berkira-kira, akhirnya kita beri. Itu kedudukan yang lebih tinggi daripada keadaan kita senang. Tapi tak semua orang boleh buat, tuan-tuan. Kalau boleh buat ini, ganjarannya seluas langit dan bumi, syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang abadi itu. Itu dua. Yang ketiga, wal kaziminal ghaiz, iaitu mereka yang bersifat menahan kemarahannya, yang berupaya menahan kemarahannya. Al-kazimin. Kata Imam Al-Qurtubi ketika mengulas dan mengupas atau mentafsirkan ayat ini, marah ni, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu sekalian, dia umpama air yang kita tuang dalam sebekas cawan ataupun apa-apa sajalah. Ketika air ni dah sampai pada tahap penuh, di hujung gelas ni, air tu nak tumpah, tuan-tuan. Kita tutup. Masa kita tengah marah, tuan-tuan, macam mana kita rasa, tuan-tuan? Dia punya nak keluar, dia punya marah tu nak lepas tu. Sebab tu Nabi kata, kalau kita sedang marah, ketika kita berdiri, maka hendaklah kita duduk. Kalau dalam keadaan duduk masih membara lagi, Nabi kata baring. Nabi kata kalau dah baring pun panas lagi, pergi ambil wuduk. Siapa pernah buat, tuan-tuan? Ambil wuduk untuk semayang, untuk baca Quran, untuk ibadah, ya. Tapi ambil wuduk untuk padamkan kemarahan,
Nafsu marah kita jarang orang buat, tuan-tuan. Tapi itu Nabi pesan. Rupa-rupanya yang menahan kemarahan itu kata tu boleh dilepaskan, tapi dia tahan. Itulah orang yang kuat. Dia disebut dalam hadis ni. Jadi bukan tinggi mana tubuh kita, bukan kecil mana fizikal kita, tetapi kalau kita memiliki kekuatan dalaman itu untuk mengawal segala yang bersifat berlebihan dan ekstrim itu, bila kita lepaskan, bila dalam keadaan berdiri tak duduk, tuan-tuan boleh bayang apa yang naik, tangan naik, kaki naik. Maka bila Nabi suruh duduk, daripada kita berupaya untuk naik tangan dan kaki tadi, takkan ada duduk pun nak pergi tendang orang, tuan-tuan. Keupayaan tadi sudah berkurang dari sudut kedudukan dan posisi kita tu. Itu hikmahnya. Kalau duduk pun marah lagi, Nabi suruh baring. Tuan-tuan pernah tengok orang tengah baring pergi terkajang orang, tuan-tuan? Saya tak boleh bayang macam mana agaknya keadaan tu. Dan kalau tengah ambil wuduk, tengah kita berwuduk nak untuk mendapatkan kebaikan. Kerana Nabi mengatakan bahawa marah itu umpama api, syaitan diciptakan daripada api, air yang memadamkan api. Maka wuduk tadi dia beri analogi untuk memadamkan panas tadi. Jadi tuan-tuan, yang lebih dekat menyatakan ini diri saya, tuan-tuan. Yang mendengarnya, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk melakukannya. Sebab itu kita ni ada kekuatan fizikal, tetapi kalau Allah tidak berikan, tidak gerak, tidak dorong kita, kekuatan fizikal kita pun tak ke mana. Berapa ramai orang yang dengar azan tak sampai pun ke masjid, tapi sihat. Dan berapa ramai pula orang yang tak sihat, tapi dia dengar azan, dia nak datang masjid, tapi tak dapat datang. Jadi sebab tu Nabi ajar kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 keadaan. Ya Allah, kau bantu aku, ya Allah. Kita minta Allah bantu. Sebab kekuatan tu yang kita rasa tenaga, yang kita rasa kita boleh melangkah, Allah beri. Kalau Allah tak beri, datang kemalasan tadi, tak sampai, tuan-tuan. Tak sampai kita buat kebaikan. Minta Allah bantu kita dalam mengingatinya, kemudian wa syukrika, dalam bersyukur kepadanya, wa husni ibadatik, yang ketiga ni, dalam kita memperelokkan amal kita setiap hari. Kalau Allah tak tolong kita, tak dapat, tuan-tuan. Jadi bukan hanya penilaian, sebab tu kebergantungan hamba ini akhirnya dikembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. COVID-19, tuan-tuan, yang dikhabarkan dah ada mutasi G berapa? G164 ya. Mutasi, tuan-tuan. Saya baca di iklan di TV semalam. Dah ada mutasi. Tak dapat dilihat pun. Tak dapat disentuh pun. Tak dapat didengar pun. Tak dapat dihidu pun. Tahu-tahu infected, tuan-tuan. Mana keupayaan kita? Mana kehebatan negara-negara yang berteknologi? Akhirnya semua kembali kepada Maha Pencipta yang empunya mekanisme yang paling halus itu, tuan-tuan. Kita makhluk, tuan-tuan. Jadi apapun ikhtiar kemanusiaan kita, sebenarnya Allah telah beri petunjuk yang begitu banyak untuk kita menuju kepada end of the world, tuan-tuan. Tuan-tuan renung-renungkanlah bagaimana pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan sebagai nusrah ataupun nasrun. Kita baca iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala wal fathu, dan kota Mekah itu berjaya dibuka. Walaupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan takwilan daripada keberkatan doa Nabi kepadanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa yang kita baca untuk tahnik anak yang baru lahir itu doa yang Nabi baca kepada Ibnu Abbas. Sebahagian riwayat sebut wa 'allimhul hikmah. Bila turun ayat ni, Nabi tanya pada para sahabat, apa yang kamu faham? Para sahabat menyatakan bahawa apabila datang pertolongan Allah, kita dapat balik semula ke kota kelahiran kita, pembukaan kota Mekah, tanpa pertumpahan darah. Tetapi bila tanya Ibnu Abbas kata, aku faham lain ayat ni.
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kota Mekah ini kembali dibuka, maka inilah petanda bahawa Rasulullah SAW akan mengakhiri hayat dakwah baginda. Nangis sahabat tuan. Ibn Abbas. Allah berikan petunjuk kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Namun apabila kita cerita petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ni, berapa minit ke bang? 2 minit. Apabila kita cerita petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ni, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ni, ia datang daripada sesuatu yang kita tidak boleh ukur dengan akal kita tuan-tuan. Bagaimana peristiwa hijrah, pintu gua itu ditutupi dengan sarang labah-labah. Kita pernah bincang suatu ketika dahulu tentang Al-Ankabut. Labah-labah buat sarang bukan 1 jam tuan-tuan. Paling cepat sehari tuan-tuan. Makan masa beberapa jam. Bagaimana sarang labah-labah tu apabila mereka sampai ke situ, mereka kata ini bukan sarang baru, ini sarang yang dah lama. Dan bagaimana Allah datangkan, utuskan burung untuk buat sarang di atas pintu gua tersebut. Dan apabila tuan-tuan lihat, kemuncak kepada kebinasaan umat yang menentang para nabi yang terdahulu, semuanya Allah tidak hantar pun bala tentera yang besar tuan-tuan. Termasuklah Namrud yang menentang Nabi Ibrahim, mencampak Nabi Ibrahim dalam api. Allah mematikan Namrud dengan seekor nyamuk tuan-tuan. Dalam riwayat tafsir menjelaskan bahawa bagaimana dahsyatnya nyamuk yang membunuh Namrud ni lebih dahsyat daripada nyamuk yang pernah ada datang muka bumi ni tuan-tuan. Apabila nyamuk ni menyerang bala tentera Namrud yang kekuatan fizikalnya cukup besar, badannya cukup gagah tubuhnya, masuk dalam lubang hidung, nyamuk tadi pergi kepada saraf otak tuan-tuan. Dia sedut darah ke otak, tubuh badan tentera Namrud yang gagah perkasa tadi jadi kecut macam seperti seekor tikus tuan-tuan. Nyamuk mana atas muka bumi yang tuan-tuan pernah jumpa macam tu? Itu yang membunuh Namrud tuan-tuan. Akhirnya Namrud masuk dalam bilik, dia kunci bilik tu, dia buang kunci tu kat luar. Dia rasa dia selamat. Rupa-rupa ketika dia masuk bilik tadi, nyamuk pun masuk, nyamuk bunuh dia tuan-tuan. Allah tak utus pun tentera yang besar tuan-tuan. Kita bagi laluan pada azan, saya terus simpulkan kita solat tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salam. Hayya 'ala salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita simpulkan kuliah kita di sini. Apabila Baginda SAW bertanya kepada sahabat, kamu rasa sayang tak harta kamu ataupun harta orang lain yang kamu sayang? Nabi kata, sahabat jawab, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Ya Rasulullah, mana ada harta orang lain yang paling kita sayang? Harta kita lah yang kita miliki itu. Nabi kata, yang kamu ukur daripada apa yang kamu simpan, yang kamu ada, itu bukan milik kamu. Yang milik kamu adalah apa yang telah kamu kirimkan ke akhirat. Maknanya, yang kita telah belanjakan kepada tujuan kebenaran, itulah bahagian kita. Yang masih ada dalam akaun bank, baju yang masih belum pakai, pinggan mangkuk yang masih belum guna, makanan yang masih belum masuk dalam perut, belum tentu kita punya, tuan-tuan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita bincang lagi bagaimana Nabi SAW mengajar kepada kita memberi ini adalah sebagai kubu yang kukuh untuk kita menjaga harta kita, tuan-tuan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.